Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi sekali seperti biasa dalam majlis ilmu yang tidak begitu mengambil masa anda sebenarnya, lebih kurang 20 minit sehingga akan you mendapat sedikit lagi apa orang panggil ilmu yang ada kaitan dengan kesihatan, sama ada dari sudut minda ataupun kebanyakan yang fizikal, dan kalau sempat kita tambah sikit sebanyak tentang roh. Faham tu? IG tak dapat. Ni masuk sini semua IG dah dapat. Saya nampak nama Kaiza. Cuba cek admin, cuba cek. Saya tak ada masalah. Cuba bagi tahu IG ada masalah tak dengan suara atau gambar. Said Zainal ada. Okay, good. Rokiah pun ada di sini. Very good. Boleh saya sambung? Alright. Kalau tak dapat juga bagi tahu, saya cuba buat sesuatu, tapi so far lampu hijau. Dan saya pun boleh baca you punya nota kat sini. So Jet Li pun ada. So boleh kita sambung tak? Kecuali kalau semua orang tak nampak apa-apa. Okay. Kat mana kita tadi kita menceritakan perihal hari ini tentang mata yang boleh berkata-kata. Sebenarnya bukan mata tu yang berkata-kata, dia tu menjadi jendela kepada kita sehinggakan kita boleh buat cerita apa yang ada di belakang mata ataupun sebagai petanda. Contoh-contoh yang saya akan bagi hampir dekat 12 pada malam ini. Secepat mungkin kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sempat tekan share, tekan like, tekan love, amat dihargai. Okey. Nombor satu ialah yang biasa you dengar perkataan conjunctivitis. Kebiasaan yang ni kalau kat sekolah, kalau you ada conjunctivitis, cikgu suruh balik cepat-cepat. Sebab apa? Yang ni berjangkit. Sama juga kalau kat office pun, kan, yang pergi pagi-pagi tu you dah nampak mata you macam merah-merah atau gatal-gatal ataupun pedih-pedih sikit berair, tetapi masih macam okey. Bila sampai ke office dah merah-merah pula. Setengah orang menggunakan perkataan pink eye. Memang warna dia macam merah-merah muda sedikit, betul? Dan ini selalunya disebabkan oleh sama ada bakteria ataupun virus infection. Sebab tu tak boleh you duduk sebelah-sebelah ramai-ramai, nanti satu kelas you nanti boleh berjangkit dengan conjunctivitis ni. Okey, dan selalunya ada kaitan juga dengan tidur yang tak cukup atau 2-3 vitamin seperti vitamin K dan vitamin B1 tak cukup, yang memudahkan you kena penyakit ni. Dia selalunya baik sendiri, you tak perlu risau, tapi jangan pergi jumpa orang selagi mana dia tak baik. Boleh? Satu. Nombor dua, ada sampai berdarah pula. Maksudnya dalam kawasan putih mata you tu, kan, mata you kan ada yang bahagian putih tu di belakang kornea anda tu. Okay, so dia boleh sampai nampak macam berdarah. Line-line darah tu macam orang tumbuk pula kat kawasan mata you. Selalunya boleh berlaku dua-dua belah lah. Okay. Vitamin C tak cukup, memang senang pecah. Macam you gusi gigi kan cepat berdarah kalau vitamin C tak cukup. Ini pun dalam mata, pembuluh darah kecil-kecil dalam mata tu, di depan tu akan menjadi macam berdarah juga. So lagi sekali vitamin K, dan bagi mereka yang suka sangat gula, dia senang jadi hemorrhage, orang panggil berdarah. Jadi perdarahan ni pun lagi sekali jenis yang boleh baik sendiri. You tak perlu fikir banyak-banyak, perlu berehat je lah, kan, dan belajar makan banyak dark vegetable untuk dapat vitamin seperti K, dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak vitamin C.
banyak kan, orange, bahkan semua jenis buah-buahan yang berwarna-warni ni cukup dengan vitamin C anda, jangan risau. Okey, sama juga yang pernah saya cerita selalu, kalau nak tinggi vitamin C tanpa makan banyak-banyak, cari sauerkraut. Dengan satu cawan je sauerkraut macam you makan 10 biji orange. Begitu kuatnya sauerkraut ni untuk vitamin C. Cuma kalau kanak-kanak saya tak tahu dia suka tak gobis punya jeruk ni kan. Okey, seterusnya mata juga boleh bercerita pada you yang dia sedang bermasalah tentang vitamin B1. Kebanyakannya akan komplain dia tak tahan ataupun sensitif kepada lampu. Dia tak suka pada lampu. Macam kalau ada lampu ni saya tak sukalah. Rupanya dia sensitif pada lampu disebabkan vitamin B1 tak cukup. Faham tu? Okey, ada satu yang lebih famous sekarang. Yang ni mungkin anda sebahagiannya dah mengalami ataupun tengah mengalaminya. Dengar ni, namanya dipanggil dry eye, ataupun mata kita dah jadi kering. Mata kering ni agak common, bukan perkara baru, dan ramai kadang-kadang dia rasa terganggu sangat dengan mata kering ni, dan selalunya tak cukup dengan vitamin A lah. Vitamin A you tahu kan, datang daripada carrot, bahan-bahan daripada seafood, bahan daripada telur, ataupun bahan-bahan yang berwarna merah atau kuning seperti tomato atau red and yellow pepper, yang bell pepper tu. Dan ramai orang juga akan mendapat mata ni jadi kering. Kalau yang lebih teruk ialah dia bermasalah dengan liver atau masalah empedu. Tu yang saya kata mata ni boleh berkata-kata. Kalau you dah cukup vitamin A, makan selalu sayur, salad dan sebagainya, masih lagi mata tu susah nak keluar air, maksudnya you sampai kena beli, orang panggil air mata palsu sebab you kena titiskan untuk menjadikan mata you jadi basah. Faham tu? Dan selalunya orang-orang ni ada juga asal usul cerita yang terlalu terpegun dengan skrin, maksudnya dengan komputer, gadget ni lah, even handphone you. Di mata dia kalau tengok Netflix ke apa, kalau 2 jam dia tengok, 2 jam lah dia tak berkelip mata dia. Maksudnya kurang berkelip mata menyebabkan mata kita pun cepat dapat masalah ni. Okay, orang yang isap rokok of course lah, orang yang ada autoimmune disease atau setengah-setengah ubat yang kalau you makan you nampak mata you lebih cepat kering, tolong minta doktor tukar ubat tu. Boleh? Baik, sambung. Yang famous sekali ialah rabun malam, night blindness. Saya pun ada beberapa orang kawan yang kalau minta bawa kereta belah malam, dia kata sorry, aku cuma bawa belah siang, malam kau bawa. Berarti dia tak boleh bawa belah malam sebab dia nanti nampak macam hujan je, dia nampak macam kereta tu orang kata apa, jadi blur, vision dia tak clear kan, bahayalah. Jadi orang ni lagi sekali tak cukup vitamin A, dan kadang-kadang dia bekerja di kawasan yang banyak dengan arsenik, maka dia boleh dapat arsenic poisoning sehingga kan dia boleh dapat night blindness, malam dia jadi rabun. Nampak smart bukan main, tapi bila nak bawa kereta ke nak jalan malam, dia memang kena ada partner dia. Baik, satu lagi yang mungkin you tak perasan, kalaulah berlaku ya, walaupun ni jarang-jarang berlaku, tapi kalau berlaku tanpa sebab, you sakit belakang mata you. Saya ulang, sakit di belakang mata. Jangan-jangan orang ada penyakit ni, tetapi kalau ada, memang ada pun orang yang dah kena ni. Suatu saya cerita, nanti you buat dek pula, kena pergi jumpa doktor sebab takutkan ini masalah. Dulu-dulu you kena chicken pox. Pernah dengar chicken pox? Varicella, apa nama dia punya
virus tu varicella. Okey. Dia dah baik, tapi selepas 40 tahun bila you dah dewasa, maksudnya dah berumur nanti, dia mulalah kadang-kadang mengikut kenapa you kena ni, selalunya disebabkan oleh stres, ataupun you kena cough and cold, ada kena COVID ke balik ni, zaman-zaman virus ni, ataupun you tak cukup vitamin D, kalau you pun tak cukup zinc, ni vitamin mineral tak cukup ni, kadang-kadang dia boleh mengeluarkan balik virus tadi, tapi dalam bentuk dia panggil shingles ni maksudnya kayap. You pun heran macam mana kayap, selalunya kat dada belakang dia macam ular kan, di line, tetapi sebenarnya dia boleh berlaku di dalam ataupun belakang mata, selalunya dekat dengan ada nama nerve saraf di situ, nama trigeminal nerve. Bila kena tu sakitnya amat, siapa pun tak tahu sebab dia di belakang mata, you tak nampak pun bila tengok kan. Tolong jumpa doktor cepat-cepat sebab kena buat sesuatu supaya tak seksa sangat. Seterusnya, kalau dah kuning mata, siapa tahu cepat, yang ni tak payah jadi doktor kot, dah lama dah kita daripada kecil pun dah diajar kalau kuning mata tu maksudnya apa? Yes, maksudnya liver. Okey, tak salah kalau you kata gallbladder pun, sebab selalunya kalau liver tak rosak, tetapi kalau hempedu tersumbat, maksudnya gallbladder kan, kalau tersumbat tu dia tendang balik, dia tak boleh keluar, dia naik ke badan kita, jadi kuning lah. Jadi jaundice ni selalunya disebabkan oleh bilirubin yang berlebihan di dalam badan kita. So yang ni cerita doktor ni, tak boleh you amalkan perubatan sendiri. Okay, yellow eyes, very very important. Kalau besok kalau check semua normal juga, jangan pula you panik, sebab 5% daripada keseluruhan rakyat dunia ni ada mata yang kuning sikit. You perasan tak kawan you kalau you tengok ataupun tengok partner you sekarang, ada tak mata dia macam kuning-kuning sikit, tapi dia tak ada masalah liver. Kalau dia buat medical check up, liver dia very clear, doktor pun happy. Tapi kalau perhati dia elok, memang kuning mata dia, tetapi kuning ni kuning yang tidak berbahaya. Namanya Gilbert syndrome. Tapi tak apa, yang ni cuma 5% daripada rakyat, tapi kalau 5% taklah sikit kan. Okay, so itu satu cerita. Bloodshot pula, tadi saya kata berdarah nampak macam pembuluh darah tu, tapi yang ni macam betul-betul seketul darah tu pecah, merebak, macam tumpah darah ke dalam mata tu. Jadi dia macam bloodshot lah, macam orang tembak di kawasan you punya putih tu, ditembak, maksudnya pecah ke darah. Maka ini selalunya orang risau, tak pasal bangun pagi mata tu macam berdarah, seketul, melarat sampai ke tepi pula kadang-kadang lah kan. Rupa-rupanya vitamin B2. Ini yang saya kata, mata bercerita tentang apa yang ada dalam badan you, sampaikan dah macam bloodshot, tertembaknya mata putih kita tu. Itu sebenarnya B2 anda terlalu rendah, vitamin B lah. Pendek cerita, B2 tu namanya riboflavin, ya. Dan selalunya orang yang rendah riboflavin ni, dia juga kaki yang suka makan benda-benda manis, benda-benda junk food, ataupun refined karbohidrat yang dah diproses, banyak sangat dalam makanan dia. Anda pernah tengok tak kalau mata kawan you sebelah sekarang, dia macam ada kuning-kuning sikit, putih-putih, macam melekat-lekat sikit ke atas tu, macam kolesterol plaque. Tapi sebenarnya pun disebabkan oleh kolesterol yang tinggi dalam badan, dan kadang-kadang kalau you jaga makan pun naik juga. Itu berarti masalah keturunan, ada genetic factor dalam ni. Okey, yang ni you kena turunkan you punya kolesterol dan minta doktor kosmetik, kalau orang perempuan tu nak buang ke macam mana, suruh dia tengok. Okey, boleh diatur lah. Okey.
Yang penting sekali, mata kalau dah jadi plak macam tu ataupun atas kelopak tu ada lekatan-lekatan kolesterol yang kuning-kuning tu, kita tak risau sangat apa yang you nampak kat mata tu. Kita risau, ada kajian mengatakan sebelah bahagian mata you tu kena tengok, takut-takut nanti carotid artery pun ada block yang boleh menyebabkan you kena stroke. Itu jadi petanda yang lebih serius. Maka jangan anggapkan benda tu cuma sikit tercalit kat mata sahaja. Faham? Okay. So itu very important. Last 2-3 yang you perlu ambil perhatian ialah cataract. Mata kalau you tengok dia punya lens dah mula jadi kelabu, lens dia tidak clear lagi, you nampak macam warna warna putih lah sikit-sikit kan. Mula-mula sikit je, lepas tu lama-kelamaan lagi kelabu, lagi putih dia punya lens tu. Maka itu yang kena buat appointment, pergi buat buat cataract operation. Pernah dengar kan? Nasib baiklah sekarang ni cataract operation taklah begitu susah. Selalunya orang buat sebelah dulu, lepas 3 bulan buat lagi sebelah. Begitu senang sekali. Apa pun kena tengok dia punya punca. Cataract dia tak jadi because of cuma aging. Setengah orang kata disebabkan oleh berumur saja, tapi zaman sekarang orang-orang muda pun dah ada cataract. Sebabkan dia sebenarnya diet lagi sekali. B1 tak cukup, gula terlalu tinggi dalam badan, dan hidup terlalu stres. Memang betul lah ni. Zaman sekarang stress life, gula, refined food, tak peduli langsung selagi tak sakit. Apa itu dalam makanan yang begini rupa, pastinya vitamin B, terutama sekali B1 tak cukup, thiamine tu. Okey, lagi satu yang masa budak-budak kecil kita dituduh suka mengendap. Siapa tahu penyakit apa tu? Kalau besok pagi you keluar dengan penyakit tu, kalau kita budak kampung kadang-kadang kita segan nak keluar pergi berkawan. Okey, jawapannya ialah ketumbit. Tahu ketumbit? Yang macam pimple tu kat atas kelopak mata, di bawah ataupun di atas, kadang-kadang sampai bernanah, baru dia pecah, baru dia kering, kadang-kadang sampai 4-5 hari baru lega. Faham tu? So yang ni dipanggil stye, S-T-Y-E. Dan walaupun dia macam pimple, sikit-sikit je, you tak risau sangat. Tapi cyst tu, cecair dia tu, kena hati-hati, mungkin boleh berjangkit nanti. Okey, jaga baik. Dan lagi sekali, tidak lain tidak bukan, dia punya punca utama ialah sugar tinggi sangat dalam badan kita. Dan yang menjadikan dia jadi ketumbit tu sebab white blood cell kita, dia sepatutnya pergi cari bakteria, pergi cari inilah foreign body semua. Dia jumpa glukos banyak sangat, dia makan glukos ni, mau tak mau sampai jadi stye pula, jadi ketumbit tu lah. Faham tu? Kita tutup cerita pada malam ini dengan satu fenomena mata you berkejit-kejit ni. Orang panggil twitching. Bukan mata yang ataupun you punya biji mata ni, tetapi bawah kelopak ni, otot you di bawah mata ni dah mula jadi macam tak boleh kontrol. Faham? Dia jadi macam menguat. Dan kadang-kadang yang tak boleh kontrol bukan takat mata je, dia turun pergi ke tangan. Kadang-kadang dia berdenyut-denyut atau berdegup. Tak berdegup lah, dia macam contract, dia relax, contract, relax. You tak boleh kontrol. Macam orang kena cramp tu. Faham? Tapi dia kalau kat mata tu dia cut macam tu. Kalau beberapa saat tak apa juga, tapi setengah orang tu sampai beberapa minit pun, ada yang sampai berjam-jam tak mau berhenti. Ya Allah, macam penyakit lah. Jadi dia tak biasa kena, dan orang pun tak kenal dia dengan mata yang berkejit-kejit ni. You bayangkan besok pagi dia mula kejit, you tak tahu bila nak baik. Selalunya ini adalah disebabkan oleh, siapa tahu apa dia, lagi sekali mata cuba memberitahu melalui konsep tetany ni. Tetany ni maksudnya yang tak boleh kontrol punya pergerakan ni.
mengatakan bahawa kita tak cukup kalsium. Body kita kekurangan kalsium. Okey, dan ini diperlukan sangat-sangat bagi mereka yang bermasalah dengan yang panggil twitching ni, supaya you betulkan you punya kalsium dan lama kelamaan benda ni akan hilang kalau kalsium tu dah stabil. Of course, kalau you tak cukup vitamin C, ada lagi masalah mata yang sehinggakan you boleh jadi apa orang panggil susah nak nampak mata tu cantik, sebab dia vitamin C ni diperlukan untuk jaga permukaan mata, kelopak mata, kulit, semua sekali vitamin C mainkan peranan. Okey, cukup dulu saudara sekalian. Saya mengharapkan anda berhati-hati kalau ada apa yang saya cerita tadi, sebab ini semua sebagai permulaan cerita. Ada satu lagi kemungkinan you nak tanya saya pun lupa nak tulis tadi, namanya eye floaters. Pernah dengar eye floaters tak? Mungkin you nak tahu kan. Eye floaters ialah apabila you tengok, you nampak macam pandangan you tu ada macam ulat ataupun macam ada binatang yang berterbangan ke dalam ataupun di dalam pandangan you. Kalau awal-awal tu sikit-sikit you tak berapa nak risau sangat, sebab kadang-kadang dia cuma bintik-bintik hitam ataupun warna kelabu saja. Tapi kalau dah banyak tu, kadang-kadang you, especially kalau you tengok kat langit atau tengok kat dinding yang satu warna, yang tidak berwarna-warni, dan bila you tengok kawasan tu macam dia dalam air berenang-renang depan mata you. Yang ni adalah disebabkan kebiasaannya, disebabkan faktor umur. Nombor 2, disebabkan oleh protein di dalam you punya cecair yang dinamakan vitreous humor. Vitreous humor di dalam di belakang kornea you tu semuanya terdiri daripada 90% lebih adalah cecair. Dan dalam cecair itu ada protein, walaupun sedikit, tapi bila dia dah tua, maksudnya dah berumur, dia dah mula pecah-pecah, dia dah mula nak join dengan cecair lain tadi itu menjadi masalah. Yang ni doktor selalunya ada cara untuk menyelesaikannya. Kalau sikit-sikit biar aja, tak usah you peduli, dia bukan masalah besar. Tapi kalau sampai tak boleh buat kerja, you tak nampak you punya kerja tangan you kan, terutama sekali kerja-kerja halus ni, maka doktor boleh bantu bagi laser ke, buat operation ke, untuk keluarkan protein tu. Boleh? Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk jaga kebaikan orang panggil mata ni. Selain daripada vitamin A, saya lupa nak cerita, you perlu tingkatkan vitamin D you. Di sini saya terbaca satu lagi vitamin D, dan D itu selalunya D3K2 lah, jangan lupa yang kita buat Santera tu. Satu lagi apa yang saya kata, jangan lupa kepada omega 3, sebab omega 3 selalunya melawan semua konsep ataupun semua proses inflammation. Kan tadi semua tu merah-merah, semua tu bengkak-bengkak, semua tu adalah disebabkan oleh inflamasi. So you perlukan omega 3 macam Sachainchi oil tu, D369 tu, ya. Okey, kita doakan semua sihat walafiat, jaga mata elok supaya hidup anda di dunia ni bahagia, hidup bahagia di dunia, dunia bahagia, akhirat syurga. Okey, dan senyum-senyum semua, dan jangan lupa let go and feel good all the time. Bye.